wa tazakkura wa tazkira wan nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wal du'a wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama, ayah tiri saya ada bela pendamping di rumah dia. Dia tak nak lepaskan mak kandung saya. Masalahnya bila mak saya duduk serumbun dengan dia, mak saya jadi sakit. Tapi suami dia tak bagi tinggalkan dia. Soalan saya, adakah ayah tiri saya dikira murtad kerana mengamalkan ilmu hitam? Dan adakah perkahwinan masih sah dan boleh kau anak-anak melarikan mak daripada suami lagu tu? Gini masalah. Pertama, belajar ilmu benda-benda lagu ni, saing dengan jin kau tak jadi murtad. Bagai ini Islam larang kerana jin ni suka tipu manusia. Kerana kalau kita duduk saing dengan dia, kita minta khidmat dia, maka dia minta benda-benda, takut-takut benda itu menyebabkan jadi haram. Dia suruh buat benda-benda berdosa ko. Boleh nak dapat khidmat saya? Gitu sahaja. Kadang-kadang dia suruh kita buat benda-benda yang menyebabkan jadi jatuh syirik. Suruh sembah dia ko, suruh tulis ayat Quran dengan darah hik ko, gapo dia, macam-macam perjanjian tu. Maka perjanjian lagu ni bukan kata berdosa boleh jadi kafir pula. Maka tak semestinya dia pego jin tu jadi kafir. Tak boleh kita kata pego jin jadi murtad, tak boleh. Maka apabila seorang tak jadi kafir, hubungnya perkahwinan dia masih dok kekal lagu tu lah. Patu lagu mana? Nyanyi kok mak saya lagu tu. Gini, kita boleh minta fasah. Dalam bab fasah, dalam bab perkahwinan, boleh pergi jumpa dengan Tok Qadi, royak kata saya mudarat saya duduk dengan suami saya. Kaedah dia, boleh seorang isteri minta fasah, yakni batalkan hubungan perkahwinan, bukan cerai. Cerai ni kena lafaz tolak ke apa dia? Hak ni panggil batalkan hubungan. Maka dipanggil istilah fasah. Istilah fasah hukum dia nah. Fasah ni kita batalkan hubungan perkahwinan. Cuma beza apa dia cerai tolak dengan fasah ni? Fasah ni kena ada sebab. Kalau cerai tak ada sebab saja-saja, nak cerai, cerai. Tak ada sebab, tak apa. Berlaku, ya berlaku. Fasah ni kena ada sebab. Antara sebabnya ulama bicara adalah benda yang memudaratkan agama. Seperti misalnya jadi sakit ko, jadi gapo ikutlah. Seperti suami dia ada penyakit ko, ataupun main dadah ko, tu Tok Qadi boleh selesai. Pergi jumpa dengan Tok Qadi selesai selalu masalah. Maka nak lari mak daripada suami lagu tu lagu mana? Tengok. Kalau benda tu nampak macam mengganggu agama gitu, boleh hukum dia dalam proses nak cerai ke gapo, boleh kita ambil mak duduk dengan kita dulu. Tu. Mudah-mudah pergi rojak Tok Qadi lah. Mudah-mudah pergi rojak dengan Tok Qadi. Selesai selalu kerja nah. Assalamualaikum Ustaz. Saya bermimpi. Sudah, mimpi pacarah lah ni. Mimpi jumpa dengan Dajjal di Jabal Habsyi dekat Madinah. Orang ni kuat baca ni. Tahu belaka Jabal Habsyi lah, duduk Madinah lah. Tak baca ni tak tahu ni. Masuk dalam mimpi siapa dia? Saya duduk dalam kawasan Madinah bersama isteri saya dalam mimpi. Tapi sekarang saya tak kahwin lagi. Kuat mimpi ni nak menikah ke mana. Bagi dalam mimpi ni boleh jadi atromeng, boleh jadi. Lepas tu saya terdengar suara Habib Abu Bakar Adni kata kat saya, wajib ngaji ilmu eskatologi. Apa maksud mimpi tu? Mimpi sudahlah, sekadar tu saja. Terbawa-bawa tu fikiran kita duk baca mikir bab Dajjal. Jangan duk mikir bab Dajjal. Mikir bab Tuhan. Zaman akidah, zaman orang nak tarik akidah duk mikir Dajjal. Dajjal tu akan mari, tak suruh fikir, kita tak fikir pun yang mari. Lah ni kita fikir biar otak kita duk mikir mengenai Tuhan.
Jangan letak kehebatan Dajjal, kebesaran Dajjal dalam kepala kita, cabut kebesaran Tuhan pula. Kalau hati duk fikir dengan Dajjal, strategi Dajjal, gosok sekali takut Dajjal mari Tuhan pun lupa. Orang patut teringat ke Dajjal, kau kuat Tuhan ni, kau pergi di Tuhan. Ni jadi napa? Oh, Dajjal bisanya. Patut Tuhan duk mana masa tu? Pengajian apa dia lagu ni? Nak cabut email orang, kau nak suruh fikir Dajjal, kau nak suruh fikir Tuhan. Zaman orang akidah duk tengah meruncing lagu ni, nak suruh fikir lagu. Betul, kena ngaji juga. Tanda-tanda akhir zaman, kepentingan dia, tipu daya, betul. Tetapi nampak kebesaran benda-benda lagu tu masuk dalam otak, cabut Tuhan daripada akal, daripada hati. Ai masalah. Dia kata Habib Abu Bakar pula mari royak ke dia. Mari kata suruh ngaji ilmu eskatologi ni, ilmu fitnah akhir zaman lah. Ikutlah nak ngaji, tak ada masalah apa, hangpa tak ada marah ngaji fitnah akhir zaman ni. Dalam hadis Nabi ada sebut dah, dalam kitab-kitab hadis ada sebut dah bab fitnah akhir zaman ni. Orang mengaji yak dulu lagi. Cuma kita bimbang takut ngaji-ngaji lupa Tuhan pada masa tu. Dak dajah tengok masuk pada dalam mimpi apa semua, siap yang mimpi yang menikah, tak menikah lagi, tak tahu kat mana. Oh, lagu ni. Tanya dia, kemah kodok ilmu fardu ain. Kita nak temu Dajjal, tauhid kita lagu mana, semaya kita lagu mana. Kita mati kena bunuh di Dajjal, betul akidah masuk syurga. Tapi persiapan Dajjal begini. Ngaji tauhid tak ngaji, pekoh tak ngaji. Tipu Dajjal awal lagi sebelum untuk Dajjal mari. Jadi tujuan kita ngaji ilmu eskatologi ni, nak tahu strategi dia. Apakah tindakan kita perlu kita buat apabila Dajjal mari serang. Gitu sahaja. Pergantungnya kita tetap dengan Allah. Ajar lagu tu gak. Bukan ulama syarah eskatologi ni suruh untuk percaya kepada Dajjal gitu dak, nak suruh semakin kuat pegang kita dengan Allah Taala. Katanya babak yang sepanjang ikut dia lah Dajjal. Moga dia takdir Tuhan. Antara ulama nama-nama hak tersenara akan muncul di akhir zaman Dajjal. Kita nak tahan tak boleh. Kita nak rebah dia tak boleh. Moga kita tahu dah siapa dia lawan dia. Imam Mahdi tak berani berlawan dengan dia. Gocoh dengan Nabi Isa ya. Kita nak tahu lagu mana. Jadi betul ke akidah kita hak penting tu. Fardu ain kita dengan Tuhan dulu. Ngajilah tak ada masalah gapo dia. Hak ni mimpi kuat dia membaca ilmu eskatologi ni. Asalnya kau ustaz apa maksud 24,000 nafas, 48,000 kedip mata. Kedip mata ni dia dua kali ganda dia. Dua kali ngata dengan kita nafas. Ngana tahu ya kelip mata gitu. Gitu. Ulama buat kajian, ulama tasawuf kata kita kelip mata dalam masa sehari cuma tu. Ada fi kulli nafasin, fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmullah. Maka ulama ada sebut zikir la ilaha illallah fi kulli lamhatin, la ilaha illallah pada setiap kedip mata. Berapa kedip mata? Maka ulama kaji. Pas ulama kaji lagu mana? Mereka yang pandai kaji. Ulama guna ilmu Tuhan, bukan ilmu Dajjal, bukan ilmu mereka. Maka Allah Taala ilham kepada dia, mata ni berkelip 48,000 kali sehari. Masa tu kajian tak ada kajian, tak perlu. Orang Islam sebenarnya kalau dia pegang Allah Taala perlu, tak perlu kepada kat teknologi orang lain. Nafas 24,000. Pas kajian sains tak jumpa lagi. Siapa kelah ni tak boleh nak betul. Nak counter kan, nak kira kan apa nafas ni 24,000 ni. Maka ni pendapat dalam kitab sebut. Lepas tu ada ulama sebut pula zikir la ilaha illallah fi kulli lahmatin pada setiap kelepian mata. La ilaha illallah sebanyak 48,000. Seolah-olah lagu tu. Kulli lamhatin wa nafasin dan nafas 24,000. Dia nak sebut la ilaha illallah tak ada, dia sebut sebanyak tu. Maka ulama khilaf, boleh pahala cuma tu kau boleh pahala sekali. Ada ulama kata boleh sebanyak tu. Sebab Nabi pernah ajar zikir ada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimah. Nabi kelik pada maya subuh, tengok bini dia duk ngatik, batu setambul ni duk ngatik. Maka Nabi kata, sudah dah ngatik, banyak kemain. Katanya Rasulullah, hamba duk caca saat ni zikir hamba lebih banyak daripada demo. Hamba duk ngatik setambul batu ni. Bini dia kata ngatik gapo ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa madada kalimati. Ada subhanallah adada khalqihi sebanyak makhluk dia. Wa ridha nafsihi sebanyak Tuhan suka. Wa zinata arsyihi seberat arah Tuhan. Wa zinata wa midada kalimati sebanyak ilmu Tuhan. Batu demo cuma mana? Maka Nabi ajar. Jadi ulama kata boleh pahala cuma tu. Ya, boleh pahala cuma tu.
Maka kita sebut la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi. Oh, dah. Tak apa dah, tak ingat. Biar ni. Tak ingat ni, mai tak ingat. Biar. Apa penting siapa maksud tu. Ketika solat untuk orang yang penyakit waswas, dia waswas dah duduk antara dua sujud kau belum. Lepas tu dia abaikan waswas tu dan teruskan solat. Adakah Allah maafkan dia kalau dia betul-betul tertinggal duduk antara dua sujud sebab dia nak melawan waswas? Tak apa, tak apa. Benda tersalah tu kira Tuhan maafu anhu. Moga dia waswas dia tak tahu juga pun. Nak kata betul-betul salah pun tak. Maksiat ini kalau benda tu betul-betul salah dan kita sengaja buat. Kalau benda tu betul-betul salah kita tak sengaja buat pun tak dosa. Ni kita pun tak tahu benda betul kita tinggal ke sujud ke, maka benda ni tak dipanggil maksiat. Maksiat ni benda sengaja salah, sengaja buat. Tapi benda tu kalau betul dah salah tapi kita tak sengaja buat tak jadi salah juga. Kita sedang solat, sekarang tak sengaja dilihat oleh lelaki ajnabi. Tino ni kali ni. Jika kita sedang solat, secara tak sengaja dilihat oleh lelaki ajnabi, apakah hukumnya ustaz? Weh, ikut dia nak tengok. Jatuh kau soalan kalau soalan jatuh, ikut dia nak tengok jatuh. Kalau orang tino dia nak tengok, tak salah halik kita dah, salah halik orang je tengok. Sebab tu orang tino, moleknya jangan banyak keluar rumah. Jangan, hatta dalam hadis dalam Bajuri, Imam Bajuri syarah dalam Mata Fathul Qari ada yang sebut mengenai orang perempuan saling baju di rumah orang. Siapa dia yang saling baju, perempuan yang saling baju di rumah orang, bukan rumah dia. Di rumah saing, saling baju di homestay, saling baju di gapo, maknanya bukan tempat rumah dia. Maka dia telah memecahkan apa dia? Maruah dia, memecahkan kehormatan dia di sisi Allah Taala. Jadi orang tino ni jangan ajar. Kalau boleh semaya pun rumah Nabi ayat dah. Aula lebih afdal perempuan. Kerana apa lagu ni? Maya kat rumah orang pun pokok nyelok. Nampak dah. Jadi masalah. Afdalnya gapo-gapo buat di rumah. Afdal. Tapi kalau lagu ni berlaku tak dosa alik dia. Dah orang je tengok tu lah. Salih ustaz, saya pemandu Grab. Hukum hatta penumpang ke Kelab Malai dan ambil daripada Kelab Malai hatta ke rumah pula. Hatta daripada Kelab Malai ke rumah tak dosa dah. Hatta dia klik rumah. Hak ni hatta dia ke tempat maksiat. Apa hukum dia? Kalau kita tahu golek zon kita memang yogi buat maksiat, lainlah kalau yogi lak cermin kau tak ada buat maksiat ke apa dia. Tak ada apa. Tapi kalau seolah-olah kita hatta dia tu nak pergi menolong perbuatan maksiat dia, haram. Mana kalau hatta klik tu bukan menolong maksiat dah, memang hatta dia klik lah. Apa hatta pelacur misalnya klik rumah, dia klik rumah. Bukan nak melacur dia pergi, kita hatta dia klik rumah. Bukan hatta kau selamat pula, tempat selamat. Tu tak ada masalah hatta klik. Hatta pergi tu masalah. Kalau boleh suruh pergi dengan orang lain yang hatta klik sudahlah. Tak jadi maksiat. Pandailah awak terik nak buat gerak sangat. Apa hukum muslimat menunaikan umrah tanpa mahram? Umrah wajib ke umrah sunat? Kalau umrah wajib, umrah pertama kali dalam hidup tu wajib hukum dia. Umrah hukum dia wajib, haji juga wajib. Al-hajju wal umratu faridatani la yadurruhuma bi ayyihima bada'ta. Haji dan umrah kedua-duanya fardu. Ni muktamad dalam mazhab kita. Bukan kata umrah sunat dah. Umrah dan haji fardu la yadurruhuma, tidak jadi masalah. Mana-mana mu nak buat dulu tak apa. Nak buat umrah dulu tak apa. Nak buat haji dulu, umrah dulu tak apa, terpulang kepadamu. Tapi umrah juga sunat, wajib. Jadi kalau umrah wajib tak apa, tak ada mahram pun. Cuma kena cari perempuan jugalah, nak musafir pun. Ada ulama kata kalau tak ada mahram buat haji pun tak boleh. Perempuan ni mudarat dia bahaya. Pas orang tino ramai-ramai lah. Kena carilah naik sarapa terbang tu berkenalan. Mokcik orang mana, berkenalan dengan mokcik tu, bersaing dengan mokcik tu. Buat go 2, 3, 4 orang. Jadi mahram kepada kita. Kalau hak sunat tak boleh nak pergi. Tanpa mahram, kena ada mahram. Apa hukum bersedekah dengan orang kafir? Kepada orang kafir, ya dapat pahala. Sedekah kepada orang kafir, sedekah pada kucing, sedekah pada babi, sedekah pada anjing, dapat pahala. Sedekah pada orang jahat, sedekah pada pelacur, sedekah pada pencuri, boleh pahala berlaku. Sedekah kan? Boleh pahala. Bukan kita turun dia maksiat juga. Tak. Kita sedekah dia lapar. Pelacur tengah lapar. Orang jahat tengah lapar. Tak apalah, ambil belanja kayak mau minum air teh.
Bukan kita nak sokong perbuatan maksiat dia. Nah, maka sedekah ni boleh pahala. Sekalipun afdal sedekah kepada orang Islam, tetapi boleh pahala. Moleknya sekarang ni tunjuk lagu tu biar orang nampak akhlak orang Islam tu lebih baik daripada orang bukan Islam. Nah, jangan menyebabkan agama, menyebabkan kita tak boleh buat baik kepada dia. Jangan dengan sebab perbezaan agama jadi kita jadi diskriminasi kau gapo dia panggil ni gapo je ni tak puas hati kalau buatlah baik. Boleh kalau boleh tunjuk ke Islam kita tu perangai. Nabi Muhammad tak pernah buat jahat kepada orang kafir pun tak pernah buat jahat. Bahkan dia buat baik kepada orang kafir. Orang duk supuh dia. Ya suap makan. Molek ni bagus mu suap aku ni. Mu jangan jumpa ada seorang nama Muhammad karuk nipu kohong. Nabi Muhammad dah suap dia. Kita napa lama lah mokcik tu buat kerja lagu ni. Mokcik tak kenal orang kata ambo dak we makan mokcik ni. Tak kecek Nabi Muhammad tak kata. Mok tengok orang tua. Ambil kat kayu tak atas belakang. Oh bagusnya awal bagus. Lo ni ada orang tu gila nama Muhammad. Nabi Muhammad dak pikir gitu. Nabi Muhammad ada kata tak ada kata kamu pikir tu. Pikir. Oh lagu tu mokcik dia. Oh lah jangan pergi dekat dia. Nyanyolah mu takut mu kena tipu ke dia. Tak kata gapo Nabi Muhammad. Kita retik sedikit, ngamuk habis gapo dia tu. Nah, gam rasa mulia bersihnya kita. Siapa orang kata, "Ya Rasulullah." Terkejut makcik tu. Allah, aku duk kata sat ni mung punya. Tengok perangai. Nah, kalau kita duk suap, Muhammad sebenarnya. Nak kata mana? Kita tak ajing, kita ni bahasa jenis tak berjuruh juga buat kita ni. Kalau berguru, betul kau kena dahulukan guru daripada suami. Kalau berguru, betul kau nak dahulukan guru daripada suami. Gini, dalam bab-bab juga. Kalau guru kata nak tidur sekali, boleh? Nak tanya dulu. Dah dahulukan suami, kau ke mana? Apa dia maksud? Ikut bab jugalah. Jangan kita buat isu nak suruh balah tok guru dengan bini kita, lelaki kita. Jangan buat masalah dalam hidup ni kan. Jangan buat style pilihan antara guru dengan suami, antara isteri dengan ayah. Jangan buat gitu, jangan buat dilema lagu tu kan benda ni. Jangan timbulkan masalah dalam hidup kita ni. Kurang ke? Dalam bab-bab lah. Ada tok guru kena benar. Suami kita siratul labi baca Quran. Tak erti apa. Kena dengar tok guru kita. Bab Quran kau buat apa dia? Jadi ada bab-bab benda tak sanggup benda lagu tu dah. Oh benda tak bercangguh. Bukan semualah ikut bab dia kata. Assalamualaikum Ustaz, apa maksud kalau kita mimpi ulama? Berarti agama kita tengah molek lah ni. Kita nak rapat dengan ulama dah tu. Macam mana kita sebagai anak nak buat jika ibu suka mengata kat orang lain? Nak nasihat macam tak sapa hati. Kalau buat tak layan dia duk mengata gitulah. Mak kita jenis kaki mengopak, kaki berapa ni masalah ni. Kita sendiri pun mengopak. Oh tu lemah kata. Tapi kita mengopak segera tak apa, tapi kita orang mengopak segera tak baiklah buat kerja lagu ni. Jadi benda lagu ni sama-sama muhasabah diri. Kita walau nak jerit depan dia, Allah saya mengopak kuatnya. Lah ayat kau mak, kita tak ayat cerita dia, kita ayat cerita dia tu. Allah kita nak jerit. Biar dia kata ibu apa sianya lah. Pandai-pandailah nak nasihat orang tua ni lagu tu. Ya orang tua ni dia salah setara mana, ingat dia tu orang tua kita. Hal itu tidak menjatuhkan kedudukan dia di pandangan kita. Dia jahat setara mana, ingat dia pok kita. Ada adab-adab kita kena jaga. Kesalahan dia tetap kena tegur tapi dengan adab. Apabila salah dia tak jadi, bukan tak jadi pok kita dah, tetap pok kita. Adab tetap kena jaga. Tarik rambut dalam tepung jangan kubal, rambut jangan putus. Biar siapa maksud berlaku. Nasihat biar siapa tapi jangan siapa perikat menyakiti hati dia. Buatlah pasal lah kesek-kesek kecek bak mengopak kau apa dia. Nah, biar dia isah. Biar kita isah juga. Biar dia isah. Gagutulah. Boleh kodok kita sembuh riset kepada lipah untuk membunuh dia. Sedangkan riset itu tak mati ke terus lipah. Dia ambil masa untuk mati. Adakah dikira menyeksa lipah itu? Buat pergi hospital lah pula. Mungkin dia sakit dia. Gini kita nak kata muamalah kita makhluk Tuhan ni antara Tuhan kelebihan kepada manusia, dia boleh buat kerja lagu tu kepada makhluk lain. Bunuh sumuk ke, bunuh binatang liar ke. Kelebihan dia sebagai dia khalifah, maka untuk mempertahankan diri, untuk kehidupan dia boleh
dibenarkan, tidak dosa. Lainlah kalau kita nak jadi wali kota tasawuf ko, lipah kita pego wi makan, suap wagi hospital, wagi sekolah ngaji fardu ain ko. Tu tasawuf kita lah. Masalah bunuh tu jadi tak jadi dosa, tak jadi kau dosa. Nah. Cuma ulama kata kalau nak bunuh binatang jangan guna api. Bakar dia jangan dosa nah. Ada ulama kata. Tapi kalau terpaksa, misalnya benda tu tak boleh nak kawal, kita terpaksa kena bakar dah tempat tu. Anak-anak kau gapo dia terpaksa dah. Tak apa darurat. Nah, cuma menyeksa binatang ataupun membunuh binatang guna api ni adalah larangan. Nabi kata, Tuhan kata, hok boleh seksa makhluk dengan api aku sorang. Mu jangan seksa. Maka ulama kata tak boleh seksa guna api kecuali darurat. Maka ulama kiyahlah, kreket bek betel tu ke hok karet tu. Krek kena nyamuk ketar nyamuk tu. Tekap zikir kena karet nah. Karet ni api kau duk ulama kiyah dah macam-macam lah. Hak penting kita tengoklah kita bunuh tu bukan niat nak menyeksa dia. Hati orang mukmin ke rahmat. Cuma kita nak suruh selamat ya. Aku ayat dah berapa kali mu jangan masuk, mu masuk juga kata. Nah, jadi kita bunuh bukan nak menyeksa. Orang hati orang mukmin ni bukan perangai lagu tu nak lepas gerai dak. Kalau buat solat sunat 4 rakaat, boleh kau tinggalkan tahiyat awal buat tahiyat akhir saja boleh hukumnya, cuma makruh tak dapat fadilat tahiyat awal. Apa hukum seorang isteri ingin menetap di pondok untuk mendalami ilmu agama dan telah mendapat kebenaran daripada suami? Ini tak ada masalah lah duduk pondok ngaji ilmu agama. Nah, dah dapat izin dah tak ada masalah lah. Apa dia tak puas hatinya tanya soalan apa dia ni sebenarnya? Dia tak ada masalah dah boleh izin dah dengan tok lelaki nak berapa dia pula. Ada benda nak tanya ni. Assalamualaikum. Nak tanya, saya ada 2 anak perempuan, 9 tahun, 9 tahun. Kalau saya susu ke baby lelaki adik saya. Tino ni soalan ni. Saya susu ke baby lelaki adik saya. Oh payah. Nanti anak-anak perempuan saya dah besar tak perlu pakai tudung dengan anak lelaki adik saya tu. Gini. Jadi mak saudara nyusu anak saudara. Apa hukum dia dengan anak saudara kepada sepupu dia lah. Maka sepupu dia jadi adik-beradik susu lah. Biasanya sepupu boleh nikah. Tetapi kalau kita contohnya kita nyusu anak adik kita. Asalnya anak adik kita tu dengan anak kita jadi sepupu dia. Aurat kena jaga, setuh, tak batai semaya ke apa. Tapi apabila kita nyusu, maka dia jadi anak susu. Maka jadi anak susu, sepupu tak boleh nikah. Tak boleh nikah lah sepupu. Jadi apa? Adik-beradik susu. Sepupu berserta alias adik-beradik susu. Maka tak payah buka telekung, tak ada aurat, tak ada gapo dah. Tu yang nak ayatnya. Tapi kena ingatlah. Takut tokar nama kes sepupu nyo nak nikah 2 orang tu gak seloklah adik-beradik susu tu. Kena beringat nah. Orang mati syahid tapi masih ada hutang dengan manusia, adakah pahala syahidnya dapat menolongnya di akhirat? Tak boleh. Sekali yang pahala dia besar tapi nak kata lagu mana, hutang ni kena selesai sebab dia urusan dengan makhluk. Kena selesai juga gapo-gapo barulah pahala syahid dia akan tubik. Kalau kita benda ni voucher ni pecah sangat tapi kena tebuh dulu. Tebuh dengan hutang dulu. Dia tebuh ni tu boleh voucher ni lah. Ganjaran ni. Maka syahid gitu juga. Nabi ayat dah. Kalau ada hutang sudah. Nabi paling masalah orang berhutang dengan orang. Hatta Nabi kalau nak pergi semaya Nabi tanya, orang ni ada hutang? Ada hutang. Nabi tak pergi semaya. Bukan kata dosa berhutang ni. Saja-saja yang kita pergi doa. Tak boleh nak lawan dengan hutang sebab hak orang. Dia ada masalah dengan hak orang. Maka sahabat dulu yang tahu dah perangai Nabi tak akan semaya orang buta ni, sahabat akan kat tangan. Ya Rasulullah, tak apa hamba jamin hutang dia, hamba bayar Rasulullah. Rasulullah pergi semaya. Esok ke Rasulullah tanya, "Mu bayar tak?" "Tak bayar lagi." "Mu tak bayar, aku semaya dah lah." Siapa Rasulullah sungguh nak kalau bab hutang. Siapa sahabat derah-derah pergi bayar. Sebab aku tengok orang ni kena azab lagi ni. Aku heran juga, aku semaya, tapi kena azab lagi. Mu bayar dah hutang mu semalam mu janji. Tak bayar lagi, petang ni ya Rasulullah. Pergi bayar selalu. Tengok Rasulullah. Nak ayat kata hutang ni masalah. Jadi kalau boleh jangan ajar hidup berhutang. Jangan buat hidup kita ni terpaksa berhutang. Ngaji kena pinjam PTPTN. Tak usah ngaji lah. Kalau bos nak pinjam PTPTN, kerja tak boleh nak payah. Jangan tambah beban dalam hidup. Ngaji hok peri-peri ya. Ngaji buah-buah pisang,
Ngaji bawa kalebok. Ngaji gitu ya, hok peri-peri ni. Ni mengaji bukan boleh pun. Wak pitih hutai banyak. Jadi kau hidup menyusuh diri. Nah. Jadi lagu itulah. Jangan membebankan diri sendiri. Apa ku suami biar ke isteri joget dan tak tutup aurat di TikTok, di media sosial. Kalau suami itu reda lagu tu berarti bersekongkol. Suami itu dipanggil dayus. Dalam di dalam syurga tertulis perkataan anti haramun ala dayus. Wahai syurga, kamu diharamkan oleh orang-orang dayus, tak boleh masuk dalam syurga. Apa maksud orang dayus? Membiarkan ahli keluarga dia, isteri dia, anak perempuan dia, kakak dia, adik dia, ibu dia melakukan maksiat dengan dia sedar. Kalau dia tegar dah, dia royak dah tak dengar kata, tu dia lah. Tak dayuh dah kita. Nak tanya kalau basuh tekak lepas basuh lingo, sunat juga ke? Basuh tekak ni atas tekak. Sunat juga. Imam Nawawi kata tidak ada hadis. Ulama sebut Qalyubi ke Umairah tak ingat kata ada hadis. Basuh tekak hadis. Pendapat khilaf. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata sunat. Imam Ghazali kata sunat. Basuh tekak dan siap ada doa nah. Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah lepaskanlah belenggu tekak aku. Jadi benda tu khilaf. Hak tak bolehnya lari orang basuh tekak. Ni orang nak basuh tekak jangan basuh dah. Basuh tekak ni khilaf ulama. Basuh tekak boleh, tak si basuh tekak pun boleh. Kalau mak bakar sahid, ayah dak jadi tak kuat dah ko sanak ko alik sahid tu. Lah alik mak tak sopo lah. Tapi anak-anak akan letak dapat golongan sahid kerana ibu dia sahid. So tabakok saja, so peringkat saja. Anak-anak, cucu tak boleh dah. Cucu tidak boleh mewarisi sadah itu kerana ayah tu pun daripada ibu dah. Tu kaedah dia lah. Bak sahid. Bolehkah seorang isteri tuntut nafkah sepencarian selepas suami meninggal? Sebab suami tak pernah bagi duit nafkah, tapi si isteri tak kisah. Sebab semua disediakan dengan cukup. Malah lebih daripada cukup. Oleh si suami semacam hayat je. Oh pelik. Nafkah lagu mana? Cukup tapi nak tuntut nafkah tapi cukup dah. Lebih pada cukup tapi nak juga. Gapo dia nak gapo dia pernah nafkah apa nak menerima. Dia faham kodok nafkah ni gapo? Nafkah ni makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kita baik buka dalam mari kita. Sebelum kita pergi jumpa Tok Qadi, nak tuntut nafkah, pertama pergi buka mari bilik kita. Tengok berjuta lah baju. Lepas tu buka peti penuh dengan makanan. Tengok air penuh. Tempat tinggal besar supaya sekolah dah. Allah. Tiba-tiba nak tuntut nafkah. Nafkah tu widah kan? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Duit bukan nafkah. Siapa dia ajar duit nafkah? Nak minta pitih lagi. Pitih bukan nafkah. Kecuali kita tak ada nak pergi makan minum, kita pergi duit. Okey, awak pergi beli sendiri. Tu baru. Tapi kalau dah penuh dah, dalam peti penuh. Ais kering saja tak wajib makan ais kering ni. Ais kering saja macam jenis dah. Wah, kau ni. Oi, rasa nafkah ni berat benar kalau tak pergi nafkah. Biasa cukup nafkah. Lepas tu harta sepencarian ni, ada ulama kata ada ulama kata tak ada. Harta sepencarian ni tak ada. Dalam mazhab kita, harta ni milik lelaki atau milik suami ataupun milik isteri. Sepencarian tak ada istilah kata sepencarian. Cuma majlis agama lah ni, Mahkamah Syariah menentukan harta yang kita miliki selepas daripada berkahwin dikira harta sepencarian. Maka kena bagi 50-50. Misalnya lepas pada kita nikah, kita buka syarikat. Syarikat tu berjaya, aset dia 10 juta. Dengan syarikat ke apa semua. Maka 5 juta milik kita, 5 juta milik isteri kita. Tu sepencarian. Kalau harta kita ni kita terima sebelum daripada berkahwin, harta tok kita, ayah kita, saka tanah ni. Ni harta kita lah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i tidak ada harta sepencarian. Tapi kalau nak tuntut boleh. Mahkamah Syariah lah ni itu. Lagu itulah nak tuntut nafkah sebab apabila kita kata tak apa, apa dia maksud tak apa. Saat ni kata tok lelaki tak wi nafkah, tapi kenyang belaka. Tu pening bukan tu widoh ni nafkah ni rasa. Cuma dia nak pitih. Nak minta nafkah lagu mana pitih. Jadi tak boleh nak ajar, amu malah ajar cara nak tuntut nafkah sebab ya widoh. Ustaz explain sikit hak-hak yang dibenarkan. Mana? Soalannya.
Ustaz, kalau ayuh kepada orang tino. Ayuh kepada orang tino. Hak kita nak tu letak antara maha-maha. Kita ejah kurang tak jadi juga. Waktu bik hadis dia tak dengar juga. Nak suruh kurang mas kahwin ni. Kalau saya setuju dengan hantaran tu, dia tak terima pinangan saya tak sah jadi wali nikah. Oh, tak sah jadi wali nikah. Kalau tak setuju, maknanya dengan hantaran tu tak sah. Nak buat lagu mana selain daripada cara lain? Dah, dia tak siwi nak kata lagu mana. Wali dia kata nak pitih, nak cari sangat hok minat minta pitih. Oh ya dah, jangan duk cari gak masalah dalam hidup. Jangan tambah masalah dalam hidup. Kita hidup ni jangan tambah masalah. Kalau dia mau tak sih dah kita ni. Masa mula nak nikah dia buat lagu tu dah. Nak kontrol dah kita. Nah, nak paksa dah kita gini. Tak usah nikah ha. Banyak lagi ayat tino ramai lagi. I hate you sebut lalu berat akal lagi gitu cari orang lain. Jangan buat tunjuk kita ni nampak miskin sangat. Nah, ikutlah hamba tak sih. Hamba tak ada duit, hamba royak bukan tak sih wi pitih, hamba tak ada pitih. Nak wi lagu mana? Mitok 20,000 mitok. Tuai gigi kaki panjang pendek. Siroton labi, gola tak reti, goni pun tak reti, minta 20,000. Baik ambo menikah dengan janda jual nasi pagi, boleh gola, boleh gapo. Nah, yang minta 2,000 ya. Hak tu lah. Jadi jangan buat masalah. Gini, hukum jawapan mudah. Orang tanya hukum, hak ni masalah dia panggil. Masalah ni dia nak penyelesaian, bukan dia nak hukum. Dia tahu dah masalah ni. Dia nak penyelesaian. Penyelesaian ya, anasyunya jangan nikah. Tak usah. Jangan buat tambah mula-mula lagi masalah. Ya soalan ni dua. Pertama nak tanya hukum. Kedua tahu dah hukum tapi nak penyelesaian dia lagu mana. Penyelesaian dia tak usah. I hate you tu semua. Tekan gitu. Nampak gosok kali tak menikah dengan itu. Kita orang jatuh juga ada hebat kat sikit. Jangan ajar tunduk sangat ke dunia ni kan. Moga kita tak ada duit sungguh. Ustaz, tolong explain gak sikit hak-hak yang dibenarkan syarak suami isteri bermesra di rakyat di khayalat umum. Contoh cium dahi dan sebagainya. Gini, haram kita buat perbuatan dengan isteri kita. Sekalipun isteri kita halal, tapi perbuatan itu kita share, kita tunjuk. Ikutlah melalui Facebook ko, melalui depan live begini ko. Perbuatan-perbuatan yang tidak masuk dalam kategori tidak senonoh. Ataupun ada setempat tu nampak macam pelik. Cium pipi kau depan orang, bini kita, tu imej kata tengok la ilaha illallah. Cium tangan, muka tu imej hok tak nikah lagi tak biasa orang cium tangan. Kata kakak. Cium dahi pakai cicing tu imej enggak. Muka tak nikah lagi tak boleh tengok, tak boleh nak tengok. Jadi kita nak royak lagu mana tengoklah. Orang awam tengok tak senonoh. Jangan buat haram. Benda ni membangkitkan nafsu orang. Jadi orang mikir bab benda tak comel. Tak sah. Pergi pinggir bini kau. Nampak pelik. Bini kita nak naik, kita akak punggung dia. Nampak jadi orang kepala otak dah ni jadi pening ke. Jangan buat benda lagu tu depan orang. Sekalipun halal, tapi buat tepat munasabah lah. Lagu tu. Jangan dah buat alasan bini hamba. Jangan. Bini kita bakal ketak orang lain tengok dosa dah kita. Jangan buat benda pakar ko, gerak ke ko, kata-kata yang menyebabkan orang jadi mikir maksiat jadi. Lagu tu. Dengan isteri kita ko, sore tak boleh lagi. Waktu TikTok pecah kain tuala. TikTok tak kain tuala. Tak boleh juga buat sore pun. Kain tuala buat. Tak boleh buat benda-benda jadi orang jadi mikir jahat lagu tu. Ustaz boleh kodok teruskan puasa sunat atau ganti yang kita buat lepas kita ragu-ragu sama ada perbuatan itu batal puasa atau tak. Contoh kita puasa kita ragu-ragu masa minum air. Ragu minum air. Minum air bukan ragu dah tu. Kalau minum air tu batal dah. Ragu juga minum air. Masa minum air tu dah azan subuh kau belum. Jadinya kita ni teruskan puasa dengan harapan rahmat Allah Taala tu keluar. Kemah. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, tetapi kita puasa tu kita jadikan tambahan sajalah. Contoh kita kena ganti puasa ni, kita lebih ke 7 hari sebab keraguan puasa pada hari tu. Gini. Masalah qada puasa yang tidak diyakini batal, hukum dia sunat sahaja. Begitu juga semaya yang kita ragu, semaya apa batal, diragui. Sebab ada sebab-sebab lah, maka hukum dia sunat kita qada. Tapi kalau yakin batal puasa ataupun sembahyang, wajib qada.
Kalau was-was sunat qada. Kalau was-was tanpa sebab maya molek dah. Lepas dah sudah. Ke ambo makan nasi. Makan nasi apa? Dengar mak semaya tak ada nasi pun. Dia jadi koyak lagu tu. Kalau was-was tak masuk akal lagu tu, tak boleh layak tu was-was. Tak payah qada lagu tu. Jadi reko-reko, tak boleh. Ya kena was-was pun ada sebab yang munasabah juga. Nah, dia panggil ada qarinah, dia panggil. Apa hukum memakai hiris? Hiris ni bahasa Arab lah. Hirzun, maniun. Hirzun ni pakai azimat lah. Apa hukum dia? Harus hukum dia. Jika azimat tu tidak bercanggah dengan agama lah. Semua setan ko, iblis ko, gapo dia ikutlah. Nah, lambai gapo lambai, ikutlah benda-benda yang menyebabkan syirik lah. Tak apa. Sebab Abdullah ibnu Umar kata ada ayat-ayat Rasulullah ajar supaya melindung diri. Maka hamba baca. Bagi anak-anak hamba, hok tak reti baca, hamba tulis di kertas, hamba gulung, gantung tekuk. Maka jadi azimat? Ya, jadi azimat. Maka boleh buat azimat? Ya, sahabat hok ngaji tauhid dengan Nabi Muhammad. Pakai azimat? Ya, pakai azimat. Hamba pakai ke anak hamba. Azimat katanya Abdullah ibnu Umar. Jadi apa hukum? Hukum dia harus. Hak penting jangan benda jam canggah lah. Minta ijazah selawat pendinding diri daripada gangguan makhluk halus. Selawat tafrijiyah lah, amal selawat tafrijiyah. Hak moleknya 4444 kali dalam masa 8 hari. Bermula pada hari Ahad, habis hari Ahad. Niat ketika mula nak selawat tu, ya Allah ya Tuhanku, aku riyadhah ke, aku tirakat ke selawat tafrijiyah 4444 kali ni, niat supaya menjadi senjata untuk melawan benda-benda halus gapo dia. Niat lagu tu. Barulah kekuatan selawat tu memekah untuk buat serai. Betul. Sebab macam kita beli pisah lah, ada pisah buat nyicil sayur, ada buat jemeleh, buat gapo. Pisah belaka, ayat Quran belaka, tapi dia ada kena kita kelas-kelas ke. Kelas hak ni untuk gani, untuk gani, untuk gani. Sebab tu orang baca Quran tak lari hatu buat apa. Hak ni mari baca lari hatu. Jalah tu. Yang ambil pisah buat cicir sayur pergi sembelih kambing, gelepar kambing tu. Orang buat mai pisah je meleh, belek sungguh. Mak mai pisah sayur hok cak kiwi jelek lagu tu. Selok kambing pebuh gigi yang goreng. Jadi tak mampu apa? Guna pisah dapur. Ustaz kalau nak lebih hormat dengan beradak dengan mak pok gono, kena mengaji, tak boleh bejok sendiri, jalan begini. Hauh tangan. Kena latar, hauh tangan. Reko sendiri, tak boleh reko. Ya kena belajar cara jalan depan orang tua, bangun depan orang tua, beradak lagu mana. Mak kita makan, kita tak boleh makan lagi. Orang tua setuh dulu makan ni, baru kita setuh makan hok dekat, jangan banyak kecek, orang duk tengah serabut. Banyak-banyak kena belajar lah. Lepas tu hamba nak bijak sendiri. Bijak tak jadi selalu. Bijak demo tak erti. Demo tak ada adat, tiba-tiba nak rekod sendiri adat. Mana boleh, kena belajar adat ni. Kena belajarlah kitab-kitab hok mengenai adat. Apa hukum kalau tak keluar mengundi? Sudah. PRU, PRK, pilihan raya, molek pakai hok mana. Nampak celaru sikit lah ni. Jadi tak tahu nak pilih hok mana. Thank you Ustaz. Terima kasih. Hamba malah jawab. Soalan nak perakat hamba ni kau warna ni. Hamba tak jawab lah. Mari sini lah. Mari sini bawa wah nako. Hok sedap-sedap gapo lagi cepedok. Nako madu. Kita bincang sini. Soalan ni anak tak akan jawab lah. Lah ni orang dak tengah tunggu belaka apa hukum bagi lelaki yang pakai cincin suasa? Cincin suasa ni mazhab kita kata memakai emas. Karena suasa ini adalah campuran emas dengan perak. Maka kita dipanggil memakai emas. Haram suasa. Tapi khilaf lah. Kalau pakai emas betul tak ada khilaf, pakai suasa khilaf. Muktamad haram super emas. Apakah seorang isteri yang nusyuh boleh menuntut harta sepencarian selepas pada bercerai? Harta sepencarian boleh. Dia gugurnya hanya nafkah sahaja. Harta nafkah saja bagi orang perempuan nusyuz, perempuan yang derhaka, dia tak boleh ambil makan, minum, pakaian pada musim tu. Mana kalau harta sepencarian tak ada kaitan dengan nafkah. Saya niaga dengan bini saya tapi duit nego saya bagi dia pegang. Saya cuma ambil duit rokok je.
Nak tanya duit nafkah kira gano sebab duit utun nego semua bagi kau dia pegang. Siapa dia suruh pergi kawan tu pegang? Payah belaka nak kira. Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah dia kata makruh kita suami tunjuk duit kita kepada isteri. Kerana apa? Kalau pitih tu banyak, dia akan khoyak kuat. Oh, untuk lelaki aku ada pitih sudah. Maiding dah lepas ni. Tentu dah. Kedai 2 riyal aku nak beli dah. Dengan tokai-tokai kedai sama dia. Maka dia akan ngoyak lagu tu. Dia akan minta lebih daripada nafkah. Kalau dia tengok pitih kita tak ada, dia akan hina kita. Sebab tu makruh. Jangan royak pitih kita ada cemuk mana. 8 juta kau kata tak ada pitih. Nak apa dia? Kita wi saja. Jangan royak pitih kita kata. Makruh wi panggil ucap wi ikut orang rumah lah. Tak ada apa. Jadi kita sendirilah kena urus duit tu. Nafkah kita je bui gapo dia. Faham pun nak tahu dia pergi cuma mana ada pitih kamu tak boleh nak royak lah. Tapi nafkah tetap kita kena bui. Sama ada kita suruh potong daripada awak dah pergi amok potong gitu, ikutlah. Gapo ni? Ustaz dalam Quran kata jangan kata pada ibu bapa. Tu maksud dia gano. Kita orang Kelantan ke sekali kecek, kalau ya kita jawab Lepas tu kira sama gano dengan pelik. Takut dosa kecek gitu. Weh lo pelik. Masuk ufin ni bukan Maksud itu kata-kata tak suka. Kata-kata yang menunjukkan tak puas hati dengan suruhan. Mak kita ayat gawe kita bukan kata kita hamba jenis nyawa gitu bunyi berat dosa banyak benar. Bapa mulut tidur bunyi dosa tu. Hamba nak nyawa jenis gitu. Tak tengok siuk tak boleh. Bukan masuk perkataan tu sendiri. Tu makna dia perkataan yang menunjukkan tak setuju, tak puas hati dengan ibu bapa. Ikut bunyi kau. Bunyi bunyi dah tak boleh bunyi bunyi tak dosa sikit. Dosa apa tu lo. Cuma contoh dalam misal dia bunyi dalam Al-Quran tu gitu. Bukan di suara tu, bukan di bunyi tu sebenarnya. Di maksud dia sebenarnya. Ikutlah guna bahasa apa dia. Apa pendapat ustaz dalam mengamalkan ilmu hikmah? Terima kasih. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa dia yang diberi ilmu hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Tu jelah pendapat dalam mengamalkan ilmu hikmah. Tu. Siapa dia nak ngaji dapat kelebihan banyak, belajar ilmu hikmah. Cuma hak salah yang nak belajarlah, belajar hak betul lah. Tu komen ambo. Apakah tahlil itu bid'ah? Kenapa Wahabi berkata demikian? Allah dok layan kakak ni sudah lama. Bid'ah ni lagu mana? Tahlil lah, sebutlah nama Tuhan. Boleh sebut nama Wahabi. Sebut nama Tuhan banyak. La ilaha illallah. Boleh sebut nama dia. Jadi kita sebut tahlil ni maknanya la ilaha illallah. Siapa dia tolak tahlil ni kafir. Tolak tahlil ke la ilaha illallah. Tolak la ilaha illallah kafir lah. Ni kata buat tahlil pula bid'ah. Buat la ilaha illallah pula bid'ah. Tahlil ke la ilaha illallah. Tasbih subhanallah. Tahlil la ilaha illallah. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu jangan mudah-mudah nak sebut tahlil tu bid'ah. Gapo apa dah tahlil tu gapo dia? Budak masuk tahlil bukan la ilaha illallah. Hang masuk ke maknanya lepas pada mati buat gini. Kecek molek biar jelas. Sebab tu kita mudah ya. Orang tolak tahlil jadi kafir. Dah lah tahlil tu kan la ilaha illallah. Ngatiklah. Hak jo suruh tahlil ni ulama, orang hak takut Tuhan. Orang bertanggungjawab dengan pendapat dia, bukan supaya orang lain ni salah pakai wak senyap, tak bertanggungjawab, tak bergapo. Ngajar karut pun pakai tak terima, tak minta maaf, tak tarik semula. Kalau minta maaf pun puas hati. Dia lagi tambah. Saya minta maaf puas hati. Dia lagi tambah puas hati. Tak tahulah siapa dia buat apa lagu tu. Ni kita ikut ulama hak takut Tuhan. Tak sudut bimbellah tahlil ni nak buat ikut tak buat. Benda bukan wajib pun sunat yang nak buat pun boleh pahala lagu tu Wahabi tak ikut dia lah, kita bukan ikut Wahabi, kita ikut Nabi Muhammad. Tak yang masuk ke dia dalam hati kita ke. Biar masuk ke Allah dengan Nabi Muhammad. Yang nak jaga sangat hati dia. Jaga hati Allah tak jaga hati Nabi Muhammad ya. Jaga hati pokok dia. Hati Nabi Muhammad tak secara. Adakah jin dicabut rohnya ketika mati seperti manusia? Saya ada dengar seorang ustaz cakap jin seperti roh
tapi tidak mempunyai ijazah. Oh, gimana? Ruh jin seperti ruh tapi tak mempunyai ijazah. Jadi kalau nak cabut ruh dia lagu mana? Dia tak ada jasad, dia ruh dah. Dia cabut ruh dalam ruh. Bagaimana? Tu khilaf ulama tauhid dah. Kalau baca dalam perbahasan bab ruh dalam ulama tauhid ada kata jin ni ada ruh macam manusia. Ada kata tak ada ruh. Tak apalah khilaf, penting dia mati ya. Ikutlah dia mati lagu mana? Macam handset tu mati. Oh, cabut nyawa. Tak ada, dia habis bateri maksud dia. Kipas tu mati. Jadi mati benda tu kadang-kadang menurut diri dia. Ada benda hidup tak syarat ada nyawa. Pokok hidup tak ada nyawa. Lepas tu dia pokok tu mati. Apa kita guna perkataan hidup dengan mati juga? Maka mati dengan hidup tu menurut diri dia. Hidup menurut diri dia. Mati menurut diri dia. Mati akal dah budak ni. Allah, apa tak pagi-pagi cak email semaya. Dak mati akal baru. Akal lepas tu mati tak mati ke apa? Akal mati. Dak mati akal. Kenapa helah mati? Jadi mati dan hidup ini bergantung Maka jin dengan itu pun lagu tu juga. Ustaz acubui biografi ustaz sikit. Cari sendirilah. Ustaz boleh kodok terangkan sedikit tentang kalimah syahadah. Pernah dia kalimah syahadah ini ada rukunnya macam mana? Kalimah syahadah ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ada 4 rukun dia, isbatkan zat Tuhan, isbatkan sifat Tuhan, isbatkan perbuatan Tuhan, isbatkan Nabi Muhammad. Dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita kena sabitkan, kita kena tetapkan adanya zat Tuhan, adanya sifat Tuhan. Apabila kita sebut la ilaha illallah tu, kita kena adakan zat Tuhan. Zat Tuhan ni benda ada, sifat Tuhan benda ada, perbuatan Tuhan benda ada dan benarnya Nabi Muhammad. Tu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lebih kurang secara rekahnya lah. Banyak lagi perbahasan dia lah. La ilaha illallah ada berapa? 40, hak tu jadi 9, jadi akidah 50. Perbahasan secara panjangnya. Apa hukum makan udang tapi tak buai saluran tahi dia? Misalnya, apa hukum dia? Tengoklah kalau udang tu besar kau lagu mana. Dia kalau bak najis ni, tengok di tubuh dia. Kalau ikan lah. Kalau ikan boleh telan tu kecil dikira. Maka perut dia tak wajib buai. Macam ikan bilik. Kalau ikan besar, ikan air. Contohnya telan ikan air lagu mana rasa? Lekat. Maka perut dia tak boleh makan, perut dia najis. Kena buai, kena bersihkan. Maka udang ni lagu mana? Lagu tu ya. Buat gitu juga. Allah panjang soalannya. Saya jali dari Sabah. Nampak macam Kelantan jali, tapi dari Sabah. Jolo kau ni. Apa erti mimpi kawan saya? Dia mimpi berada di majlis kuliah ustaz kuliah tu di tepi sungai yang besar sekali. Dalam mimpi ramai sangat orang bersalah. Kawan saya salah seorang. Saya terima kasih. Segala urusan ustaz dipermudahkan. Amin. Amin. Tak tahu apa dia mimpi, sekadar mimpi sajalah. Mimpi ni lagu tu lah. Nabi kata mimpi yang benar, mimpi yang baik itu 1/40 daripada kenabian. Kerana apa? Kerana Nabi dulu sebelum jadi Nabi dia mimpi saja. Maka wahyu tak ada dah. Ya, tapi mimpi yang benar sampai hari kiamat akan berlaku. Nak dapat mimpi yang benar jangan ajar kecek nipu. Gitulah boleh komen. Bagaimana nak atasi was-was dalam semaya? Ngaji apabila ada ilmu tak jadi was-was lalu. Tapi setengah orang tu semakin mengaji semakin was-was. Jangan layan syaitan, layan Allah Taala dalam ibadat. Orang duk layan syaitan tu jadi was-was. Was-was ni bukan ibadat. Boleh kau ganti puasa dan solat orang yang meninggal dunia? Kalau boleh macam mana nak buat? Orang dah mati dia sama ada kita nak bayar fidyah boleh ataupun nak ganti semaya bagi diri dia. Boleh terpulang kepada. Dua-dua boleh cara boleh berlaku. Assalamualaikum Ustaz, saya ada tengok video Ustaz pasal hukum mewarnakan rambut hari tu. Ustaz kata kalau ada masalah berubah, boleh ke? Saya ada masalah ubah tapi umur 20 baru, boleh pakai ina rambut ke tak? Boleh pakai. Atas nama rawat teh, atas nama merawat. Warna merah lah ikutlah. Tak ada masalah. Atas nama merawat rambut lah, merawat, rawat teh bukan nak diwarna tu tapi nak dirawat teh dia tu.
Kulit kaki kita rako. Oh berat bahasa. Rako ni pecah-pecah rako. Kuku pun panjang. Setara mana? Hak jadi tak sah air semaya kita. Orang kau rak saksa ni. Soalan ni. Kuku kaki jadi rako panjang gini. Masalah kerak kuku kau gapo dia tu dia panggil benda khisalul fitrah. Khisalul fitrah ni fitrah semula jadi manusia. Fitrah fatarallah fataran nas. Fitrah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lagi. Ada 7 benda lebih kurang. Kau berapa benda? Fitrah Nabi Allah Ibrahim ayah kamu. Nah, cukur gapo dia kerak kuku. Maka kena jagalah takut tak sah semaya. Bukan dipanjai tak panjai tu, di mengganggu daripada nak semaya tu. Maka makruh kita panjai ke kuku sehingga payah nak ambil ibadat. Kalau menghalal jadi haram panjai kuku tu. Wajib kena kerak supaya air semaya tu rata. Panjai setara mana nak oyak payah. Sejeka panjai dah tu, sejeka tu panjai tu. Sejeka kuku. Nah, raksasa. Nah, kalau kerja di stesen minyak, oi kata hatu dah. Tentu malam-malam tak ada orang lagi pom minyak situ. Apa cara nak buat gigi kita jadi putih ustaz? Ada petua ke tak? Tak tahu, hamba tak berani. Takut hancur gigi demo. Hamba beri petua ganas selalu. Nah, bahaya klorok ko, bahaya atau su ko gapo dia. Oh tak tanyalah orang lain takut tak menjadi, tak berani juga nak beri tu. Nah. Betul kau sujud sawi kena niat. Kalau tak niat hukum dia batal sembahyang. Macam mana niat sujud sawi? Ingat. Kalau nak sujud sawi bagi imam dan sembahyang sore kena niat. Imam nak sembahyang sujud sawi kena niat. Aku terlintas di hati nawaitu sajdatas sahwi. Saja aku nak sujud sawi. Saja aku nak sujud. Terlintas di hati gerak tu nak sujud sawi. Jangan tak niat pakat berak. Batal sembahyang kita. Sebab sembahyang ni lepas pada tahiyat kena wisalah. Tiba-tiba ubah. Dia panggil nizam ataupun haikal sembahyang ni. Tiba-tiba pergi sujud. Pelik lagu tu. Maka kena niat. Makmum tak payah niat. Makmum ikut sahaja. Menjadi tabiat sebahagian muslimin. Menjadi tabiat sebahagian muslimin. Ayat ni dia berakidah ni jaga ke. Menyelit selawat di antara percakapan. Kecek sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dikatakan bukan amalan para salihin sebelum ini. Apakah hukum yang sebenarnya ustaz? Selawat ikut dia lah nak selawat. Pada dok kecek mengapu. Baik selawat gitulah. Insya-Allah boleh pahala. Tentu dah boleh pahala selawat. Ikutlah di antara diselit di antara kecek ko, di antara buah tengah naik kereta ko, tak ada masalah apa. Demo tak puas hati gap dia dengan orang ni. Demo selawat pun demo marah. Orang selawat setahun sekali demo tak puas hati, seminggu sekali tak puas hati. Selit dengan perkataan tak puas hati di gapo sebenarnya demo ni. Banyak selawat demo kata mojo. Gapo dia demo sebenarnya. Tak puas hati kat hamba tak apa, tak puas hati kat siapa dia sebenarnya ni. Tak usah sebut benar Nabi Muhammad kau guano. Kau gapo? Tak usah membudaya menyebut Nabi Muhammad kau gapo. Biarlah selawat boleh pahala. Boleh 10 sekurangnya. Pas demo dok kecek betul PhD, betul CJ, betul gaji, betul nak jadi rektor, betul nak naik bakat goni. Tak dosa kau rasa gitu. Depan Tuhan. Tuhan dok dengar kita dok kecek aku tu. Nabi Muhammad dok dengar perkataan kita. Pasal kita dok selawat hok mana rasa Tuhan dengar suka, Allah Nabi Muhammad suka. Dok sebut PhD, dok sebut gaji, dok sebut tu lah. Dah hidup live tau. Hamba ada live dah, ada kehidupan dah. Hamba jadi pesyarah, hamba jadi dekan, hamba jadi prof media, profesor, kau gapo dia. Tu yang matlamat hidup kita. Kau Nabi Muhammad selawat. Satu selawat lebih afdal daripada kehidupan demo. Kehidupan demo, pitih demo, live demo, fikiran demo, gapo, satu selawat lebih afdal. Tu. Pada apa? Kau selawat atau puas hati juga. Tak tahu. Kalau kita malah, tak suruh oyak kat orang. Tunjuk susuk-susuk gak. Orang panggil cikgu besar naik kuda kita. Tu pun dari poket kat sikit. Jangan tunjuk sangat. Kadang-kadang orang tua tepat kita. Kalau nak marah dia kata, La ilah budak ni. Sedangkan maksud La ilah tiada Tuhan. Gana kira. Gini. Ulama menghukum ke haram. Dalam kita tauhid kata, salah tu percakapan lagu tu. Tu dia panggil percakapan orang awal yang boleh kadang-kadang kalau tahu boleh jadi murtad tu. Sebab tiada Tuhan. La ilah. Tapi kita nak kata gua ni jadi bahasa tu. Jadi bukan maksud la ilah tu tak ada Tuhan dah tu. Kita dah sebut la ilaha illallah gitu sepatutnya. Sebab tu Dia panggil kesilapan awam. Yang biasa berlaku yang
Boleh kata dah jadi benda tu jadi orang kecek dah. Bahkan kadang orang alim pula kecek gitu. La ilah budak ni. La ilah pati dia tahu la ilaha illallah benar. Ini kadang nak sebut la ilah. Maka benda tu kira dima'fu anhu. Jadi bukan maksud, bukan dimaksudkan. Sopo orang sopo lah arak sopo wallahi sudah. Nak minum air wallahi air ni sedap. Wallahi padahal nak air melu patut tak ayah wallahi. Kita tak biasa wallahi. Kita sebut la ilah. Ya jadi lagu tu benda tu jadi ma'fu anhu. Semoleknya jangan kecek lagu tu. Jangan kalau boleh. La ilaha illallah. Habis lalu. Saya kerek semaya subuh qada. Jadi time bangun awal saya semaya subuh biasa. Terniat qada juga masa takbir. Sudah. Qada solat takbir. Duk semaya qada apa ciro. Hakik sekali semaya rukuk biasa pun qada juga. Tak apa, tersasu tak apa. Jangan sengaja. Sengaja tak boleh. Saya kerja kedam mah. Ada orang nak mari trik imah. Tapi katanya dia baru jumpa mah tu. Boleh kau saya beli mah tu? Apa hukum? Gini. Dia yak dah dia baru jumpa. Bukan mah dia tu bah orang. Jadi kalau nak trik gini. Oyak dia. Barang lu kotoh ni barang kita jumpa boleh kita miliki. Tapi lepas dia mau eleh dah ko. Oyak dah ko. Jumpa sekian-sekian. Nampak misalnya setahun dah saya jumpa ni. Saya eleh dah tak ada orang ngaku. Jadi saya ingat mah ni saya tak pakai. Saya jatuh. Saya nak guna duit dia. Saya nak trik lah. Nak guna duit. Boleh? Boleh. Sebab dalam kaedah dia, kita kalau jumpa barang, kita boleh miliki. Tapi syarat kena eleh dululah. Tu dipanggil bak lu kotoh. Ni kata saya baru jumpa depan tu. Jumpa depan tu. Kawan tu gagal. Saya tu. Jadi tak boleh gaduh nak trading. Orang kedam mah pun kena mikirlah sikit. Jangan gaduh nak trading. Bukan kata salah trading bagi jumpa. Tapi biar cukup syarat dia dulu. Biar sah dia milik dulu baru kita trading. Tak ada masalah lah. Saleh ustaz saya nak tanya, dari mana datangnya tarekat? Siapa nak cerita tarekat? Apa maksud tarekat? Tarekat maknanya jalan. Demo nak gimana ada jalan dia. Maka nak jadi baik ya ada jalan-jalan dia. Nak jadi seorang pakar dalam memasuk, ada cara jalan. Masuk dalam kursus, masuk goni. Maka dalam agama pun ada tarikah-tarikah dia. Nak jadi juruh lagu mana? Tak boleh. Saya nak jadi juruh. Jadi juruh. Juruh. Saya juruh. Gitu lah. Jadi juruh ni. Dia ada tarikah dia, cara-cara dia. Nak semaya, cara jumeleh, cara jumpa orang. Dia ada tarikah, cara-cara dia. Maka tarikah Nabi Muhammad ajarlah. Tarikah zaman Nabi Muhammad. Kalau pok kita tengok kehidupan Sayyidina Abu Bakar, selok pok kita. Tarikah dia lagu mana dia hidup? Dia dengan Tuhan lagu mana? Amalan dia, wirid dia, Sayyidina Abu Bakar. Selok kita. Tarikah Abu Bakar. Sebab tu kita tak ambil tarikah Abu Bakar. Tak urut belaka. Ambil tarikah Ahmadiyah. Ambil Naqsyabandi. Hok geng-geng. Cuma ambil tarikah Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Selok. Sayyidina Umar ketar gegar buat gitu. Setel lagi tarekat gapo dia nyo pakar. Imej tahu mana, zikir lagu mana ingat Tuhan. Dia ingat tarekat ni lebih tinggi daripada cara sahabat. Sahabat berat lagi tarekat dia. Cuma sejak semua perjalanan sahabat yang diiktiraf oleh Nabi pada masa itu dikira tarekat belaka. Tarekat Salman Al-Farisi, tarekat Sayyidina Abu Bakar. Sanak kita ambil pun Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Utsman. Jolo belaka dah tu. Tupu kita amat sikit saja berbanding sahabat. Tak sedok kata kita lebih daripada sahabat lah. Apa gunanya apa hukumnya guna elektrik masjid untuk cahpung dan sebagainya. Gini. Tengok AJK masjid tu ayat apa dia. Misalnya api ni untuk kegunaan pengunjung masjid ataupun ahli jemaah. Ikutlah. Ini buat apa dia? Asal tu benda tu jadi munasabah. Macam nak cah handset dia untuk dia guna ke apa dia. Ni narak pasal gunting rambut jual pula. Buat apa? Tu tak boleh tu masuk untung kau tak boleh lah. Masuk penggunaan dia penggunaan umum. Misalnya dia pasal kipas, tah dia pun mayat sorang. Tak boleh guna masjid penggunaan peribadi tak boleh. Memanglah kipas mu kena sorang lah. Cakap nak pakai ramai-ramai. Nak telefon untuk email, mari telefon untuk bila apa pun. Saya nak pakai seripah. Tak boleh pasal sore. Kena ramai-ramai. Tak mari untuk bila teman. Teman nak serta penggunaan sore. Bukan gitu. Maksud penggunaan peribadi tu bukan penggunaan sore. Yang panggil penggunaan orang pehel tu maksud dia. Lainlah kalau masjid tu tulis tidak dibenarkan membasuh kereta. Tak boleh guna. Tak boleh dibenarkan mandi. Tak boleh tu. Tapi selagi mana dia tak tulis penggunaan orang pehel, uruf dia panggil. Kembali kepada pandangan orang awal, boleh tak cah. Cah handset tak apa, tak email kata beres, tak ada masalah apa. Cuma B wis lah tu. Cah dia mau nak cah tahu mana wis lah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.